Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Macam mana kita dah bincangkan sebelum ni bahawa ahli kalam terbahagi kepada dua pecahan. Yang mengatakan bahawa alam ini ada permulaannya di awal dan di hujung. Yang ni alam ini ada mula dan ada penghabisan, dengan makna kata alam akhirat juga mestilah berhenti daripada wujud dengan musnahnya syurga dan neraka atau musnahnya pergerakan. Ini perkataan Jaham bin Safwan dan juga Abul Hudzail Al-Allaf daripada kalangan Mu'tazilah. Manakala Al-Asy'ariyah sama ada daripada kalangan Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah berpandangan bahawa alam ini ada permulaan tetapi tidak ada kesudahan. Yakni syurga neraka akan terus wujud dengan izin Allah Ta'ala, dengan ciptaan Allah Ta'ala. Namun begitu, kedua-dua pandangan ini mempunyai konsekuensi yang bercanggah dengan nas atau logik. Tentu sekali pandangan Jaham bin Safwan dan Abul Hudzail Al-Allaf ini bercanggah dengan nas. Adapun pandangan Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah dan sebahagian ahli hadis dan sebahagian fuqaha ini juga tidak selari dengan logika yang sahih. Ya, walaupun pandangan ini cuba untuk menyesuaikan diri mereka dengan nas. Dan bagi menjawab syubhat golongan ahli falsafah yang mengatakan alamnya qadim. Alamnya qadim. Qadim dengan makna qidamir Rabb, biqidamir Rabb. Qadim dengan qidamnya Tuhan. Jadi di sana ada pandangan yang ketiga, pandangan ahli falsafah al-masyaiyah. Ahli falsafah peripatetic philosophers yang dijuarai oleh Ibn Sina yang mengikut ajaran Aristoteles, yang mengatakan bahawa alam ini lagi mana Tuhan tidak mungkin berubah. Jadi kalau kita kata dulu Tuhan tidak mencipta alam, kemudian dia mencipta alamnya daripada tidak ada kepada ada, maka ini adalah perubahan. Perubahan keadaan daripada tidak mencipta kepada mencipta. Dan ini mustahil, kata mereka. Maka lazimlah kita mengatakan Tuhan sentiasa mencipta. Dan jikalau Tuhan mencipta, dengan makna Tuhan adalah illah, adalah punca bagi kewujudan alam. Jadi jika ada Tuhan, adalah alam. Ya, jadi Tuhan dengan alam ni hubungan dia adalah illah dengan ma'lul. Ada api, ada panas. Ada matahari, siang. Ya. Jadi dia kata illah dan ma'lul tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Cuma Tuhan adalah wajib dan alam adalah mungkin, tapi bukan hadis. Bahkan dia adalah mungkin yang qadim. Dia ada serentak dengan Tuhan. Dan pandangan inilah yang sebenarnya hendak dicabar oleh orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nubuwah. Baik dalam kalangan orang Islam, baik dalam kalangan orang Kristian, baik dalam kalangan Yahudi. Mereka nak bantah pandangan ahli kalam yang mengatakan bahawa alam ini adalah qadim. Jadi mereka tak menerima premis yang mengatakan al-alam hadis. Ya.
Dan disebabkan mereka terlalu fokus kepada penyataan Tuhan tidak boleh menerima sebarang perubahan. Jadi kalau kata Tuhan tidak boleh berubah, dengan makna tidak boleh ada actions, tidak ada boleh ada perbuatan, volitional acts, perbuatan yang dia lakukan dengan kehendak masyiahnya, maka tentulah apa jua yang dinisbahkan kepada Tuhan mestilah ada bersamaan serentak dengan Tuhan. Namun dalam jawapan ahli kalam tadi kita dapati golongan ahli falsafah berjaya mencari titik kelemahan yang ketara pada pandangan ahli kalam, di mana kalau kita kata qaul jaham tadi bahawa alam ini dulunya adalah mustahil. Jadi mustahil alam ini wujud sebelum diwujudkan oleh Tuhan. Jadi kita kata kuasa Tuhan tidak bertaalluk dengan benda yang mustahil. Tidak. Kuasa Tuhan tidak ada taalluk dengan benda mustahil. Sebab itu kita kata Tuhan tidak beranak. Kalau orang tanya, adakah Tuhan mampu mengambil anak? Kita kata qudrah la tata'allaqu bil mumtani'at. Kuasa Tuhan tidak bertaalluk dengan benda yang mustahil. Kalau orang kata, adakah orang lelaki boleh beranak? Orang lelaki tidak boleh beranak bukan satu kelemahan. Kerana ta'rif lelaki itu ialah dia tak boleh beranak. Yang boleh beranak tu orang perempuan. Maka soalan itu adalah farasi daripada awal. Ya? Bolehkah Tuhan mencipta Tuhan yang sama dengannya? Kita kata macam mana? Soalan ini tak kena. Kalau kita kata Tuhan, Tuhan tidak diciptakan. Tuhan yang mencipta tidak diciptakan. Ya? Jadi soalan itu soalan dia panggil mustahilat. Dan kudrah Tuhan tidak ada kaitan dengan benda yang mustahil kerana memang dia mustahil. Jadi macam mana Tuhan mencipta alam? Jikalau pada asalnya dia tidak ada kudrah untuk mencipta alam. Ini membawa kepada perubahan yang lebih ketara. Dan inilah berubah sebenarnya. Daripada tidak boleh kepada boleh. Ya? Daripada tidak boleh kepada boleh. Ini adalah perubahan, tagayyur. Macam mana manusia dulu masa kecil tak boleh berjalan. Kemudian Tuhan ciptakan pada dia kemampuan untuk berjalan. Ini adalah hudus. Yang sama dengan hudus sifat makhluk. Jadi kalau kita kata dulu alam ni tidak boleh cipta mustahil. Kemudian alam berubah jadi mungkin. Maka kudrah bertakluk dengan alam. Maka Tuhan ciptakan alam. Ini adalah tagayyur yang jelek. Ya. Mau tidak mau mesti diperkenalkan tak alam ni mungkin. Ya. Tapi alam pada ahli kalam mungkin secara zihni. Mungkin zihni adalah anggaran akal. Ia bukan sesuatu yang mesti berlaku. Ya. Ahli kalam bila mereka sebut mungkin, kebiasaannya mereka maksudkan dengan mungkin itu mungkinun zihnan. Mungkin secara zihin. Yang tidak memastikan di sana ada sesuatu yang telah menjadi bukti bahawa benda tu boleh berlaku. Kerana kita tahu kita ada mungkin zihni dan ada mungkin khariji. Mungkin khariji ni benda yang dah ada contoh ia berlaku. Kalau kita kata nanti akan berlaku kiamat. Manusia yang mati akan dihidupkan semula. Okey, orang mati hidup semula ni. Mungkin tak? Mungkin.
aqlan wala kharijan, secara akal, anggaran akal sahaja, atau memang dia adalah sesuatu kejadian yang pernah berlaku maka tak mustahil ia berlaku lagi? Jawapannya ialah yang kedua, kerana dia pernah berlaku sebab tu tak mustahil berlaku lagi. Dia adalah imkanun khariji. Dan setiap imkanun khariji perlu ada kejadian, perlu ada substance, perlu ada kejadian yang telah precede, yang telah mendahului dia. Ya, kejadian telah mendahului yang setara atau lebih atau kurang, yang menunjukkan bahawa kejadian yang berlaku selepas itu harus berlaku kerana telah berlaku sebelumnya kejadian yang setara dengannya atau lebih daripadanya atau kurang daripadanya. Dan persoalan juga, bila kata alam ni mesti ada titik mula, mana sebelum tu tak ada apa, kosong. Mana kata kita menafikan daripada Tuhan sifat fi'liyah. Kita menisbahkan kepada Tuhan ta'til. Bahawa Tuhan kana mu'attalan. Adalah Tuhan itu pada asalnya tidak ada buat apa-apa. Vacation. Ya. Kosong daripada sebarang actions. Dan ini tidak betul. Ya. Tidak betul. Jadi inilah yang bermain pada pemikiran ahli kalam. Sebab itu dalam akidah kullabiyah, mereka menafikan kerana mereka nak menggabungkan di antara akidah salaf dengan dalil hudus, maka kullabiyah mendatangkan hujah bahawa kita isbat bagi Allah Ta'ala sifat yang datang dalam Quran tanpa takwil, tapi kita sebut sifat ini qadim, la yatajaddad. Ya, Tuhan turun ke langit dunia dengan satu turun yang qadim, yang tidak berulang-ulang. Tuhan bercakap dengan percakapan yang maknanya satu, tidak ada huruf, tidak ada suara. Ia adalah makna yang satu yang ada pada diri Tuhan, tidak berulang-ulang. Tuhan istiwa dengan istiwa yang qadim. Ya. Tetapi ini sebenarnya takwil. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, istiwa itu dalam tempat Tuhan sebut thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia naik ke atas arasy. Dia adalah sifat fi'liyah yang berlaku selepas daripada penciptaan langit dan bumi. Ya. Nabi kata yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Setiap malam ketika berbaki 1/3 malam yang akhir. Ya. Tuhan turun setiap malam. Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam bila Musa sampai ke Tur Sina. Jadi menunjukkan bahawa di sana ada perpetual actions, apa nama, perbuatan Tuhan yang berterusan, yang berlaku dengan kehendak, biqudratihi wa masyiatihi, dengan kudratnya dan masyiahnya. Ya. Jadi golongan kullabiyah menafikan perpetualness of the actions. Dia menafikan keberlangsungan perbuatan tersebut, tapi dia isbat perbuatan. Kemudian kullabiyah Asy'ariyah mutaakhirin takwilkan sifat-sifat ini dengan makna yang mereka anggap dengan mentakwil itu mereka boleh lari daripada kelaziman hudus.
Dan banyak nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menunjuk bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sunyi, tidak pernah kosong daripada actions, perbuatan. Antaranya firman Tuhan, fa'alun lima yurid. Sentiasa membuat, tidak ada mula, tidak ada sudah. Dan perbuatan Tuhan di sini kita maksudkan sama ada af'al lazimah, perbuatan lazim yang berkaitan pada diri Tuhan yang tidak menghasilkan objek makhluk, atau perbuatan yang menghasilkan objek makhluk yang terpisah daripada Tuhan, itulah penciptaan. Ya? Tuhan sentiasa ada perbuatan. Dia bercakap, dia begitu, dia begini, dia buat itu, dia buat ini yang kita tak tahu. Ya, kita tidak tahu. Jadi Tuhan wujudnya tidak ada mula. Maka dengan wujud Tuhan, wujud segala sifatnya tidak ada. Tuhan wujud dulu zatnya, kemudian baru main sifat dia, tidak ada. Tuhan wujud sejak azali bersama dengan sifat. Maka Tuhan sejak azali adalah pencipta. Ya? Berkata-kata, melihat, mendengar. Ya? Dan di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah merungkaikan perkara ini. So dia kata bila kita maksudkan dengan infinite regress of events, apa makna di sini? Apa yang infinite regress di sini? Ialah af'alullah, perbuatan Tuhan. Bahawa Tuhan tidak pernah sunyi, tidak pernah kosong daripada perbuatan, daripada actions. Daripada volitional acts. Perbuatan al-af'al al-ikhtiyariyah. Ya. Kerana dia Tuhan. Ya. Dan af'al itu boleh jadi af'al lazimah yang tidak menghasilkan objek yang terpisah daripada Tuhan, atau af'al muta'adiyah yang menghasilkan objek yang terpisah daripada Tuhan. Ya. Dan setiap kejadian yang baharu berlaku mesti didahului oleh kejadian baharu yang lain yang menjadi sebab. Ya. Dan macam kita kata, kewujudan makhluk adalah imkan khariji. Maka di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, setiap makhluk yang wujud didahului oleh makhluk yang lain yang menjadi bahan kepada kewujudan makhluk yang kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada kesudahan. Tetapi ada dua perkara penting yang kita kena faham. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendatangkan kaedah yang baru, iaitulah kullu makhluqin muhdath. Semua makhluk baharu ada. Walaysa kullu muhdathin makhluk. Walaysa kullu muhdathin makhluk. Tetapi bukan semua benda yang baru ada itu makhluk. Kerana di sana ada perbuatan Tuhan. Seperti percakapan Tuhan, perkataan Tuhan. Bila Tuhan bercakap, terhasil daripada percakapan Tuhan itu perkataan, words, speeches. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Surah Al-Fatihah ini terhasil daripada perbuatan Tuhan. Itulah percakapan Tuhan. Tetapi ia bukan makhluk walaupun ia baharu. Surah Fatihah tidak ada sebelum Tuhan bercakap dengannya. Sebelum Tuhan menuturkan setiap patah perkataan surah tersebut. Tetapi bukan semua benda yang baharu itu makhluk, tapi setiap makhluk pasti baharu. Tidak ada makhluk yang qadim. Ya. Jadi di sini Syekhul Islam membezakan di antara jins dengan afrad, antara naw' dengan afrad. Ya. Yang dimaksudkan dengan qidam, yang qadim itu ialah jenis perbuatan Tuhan. Bahawa Tuhan sentiasa sejak dia wujud, dia tidak pernah sunyi daripada volitional acts, al-af'al al-ikhtiyariyah. Ya. Dan perbuatan Tuhan bersifat perpetual, bersifat berterusan, bersifat eternal.
Ha? Abadi, azali, tidak ada kesudahan. Tidak pernah Tuhan sunyi daripada perbuatan dan tidak akan berhenti daripada membuat. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fa'alun lima yurid. Perkara-perkara ini mesti ditegaskan. Ya. Adapun individu-individu makhluk, memanglah setiap makhluk adalah baharu. Setiap makhluk, every creation, every created in itself has a beginning. Ada permulaan pada dirinya. Sebab itu kita makhluk tidak boleh ada yang disebut sebagai vicious regress. Ya. Sebab kita ada permulaan pada diri kita. Kita ada titik mula yang dulu kita tak wujud atau kita wujud in certain time. Ya. Demikian juga alam. Nabi SAW kata, Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Wa kana arshuhu ala al-ma'. Ya. Wa kataba fi dhikri kulla syai'. Allah Ta'ala telah ada sebelum ada sesuatu. Kewujudan Tuhan mendahului kewujudan setiap benda. Ya. Individunya. Ya. Semua makhluk wujudnya baharu. Didahului oleh kewujudan Tuhan. Kalau Tuhan cipta 1000 benda serentak, 1000 benda ini semuanya baharu. Didahului oleh kewujudan Tuhan. Tuhan mendahului wujud 1000 benda ini. Ya. Tetapi dalam hadis ini Nabi kata, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Dan adalah arasy Tuhan berada di atas air. Dan dia menulis segala perkara dalam az-zikr. Apa makna hadis ini? Maknanya hadis ini ditanya kepada Nabi SAW, "Ji'na nas'aluka an awwali hadzal amr." Kami datang ya Rasulullah, kami nak tanya tentang mula kejadian perkara ini. Hadzal amri merujuk kepada spesifik, iaitu alam sufli. Permulaan kewujudan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang. Bermula dengan penciptaan qalam. Ya. Adapun sebelum kewujudan alam sufli ini, sudah ada alam ulwi, sudah ada arash, sudah ada air yang di bawah arash. Ya. Dan kita tidak tahu apa lagi yang Tuhan cipta sebelum itu dan sebelum itu. Seperti golongan saintis zaman kini sedang mencari-cari. What is before Big Bang? Apa dia yang berlaku sebelum Big Bang? Kita kata, ya memang ada kejadian yang berlaku. Walaupun Big Bang tu dia dhani lah, bukannya qat'i. Memang ada kejadian. Kerana Tuhan sentiasa buat. Ya. Tuhan tidak pernah berhenti mencipta, tidak pernah berhenti melakukan. Jadi memang ada something. Tapi apa dia? Itu mustahil kita dapat capai kerana itu ilmu ghaib. Sedangkan Big Bang itu sendiri pun hanyalah anggaran. Adalah calculation sahaja. Adalah, kita kata, apa? Approximation sahaja. Bukannya teori, bukannya empirical facts. Dia adalah philosophical facts. Dan ada lagi teori-teori yang lain yang menyaingi teori Big Bang itu. Tapi poinnya hadis yang mengatakan Allah Ta'ala mendahului segala sesuatu, ya betul. Tapi bukan bermakna Tuhan tak pernah buat apa-apa sampai dia mula cipta langit dan bumi. Itu mustahil. Kerana Tuhan Azza wa Jalla fa'alun lima yurid. Sentiasa bersifat dengan fi'il. Tidak ada masa yang Tuhan tidak ada perbuatan. Dan sini datang persoalan yang dibincangkan oleh Abu Hamid Ghazali bahawa sebelum Tuhan mencipta langit dan bumi, tidak ada masa. There is no time. Kita kata tidak betul. Masa ialah anggaran, ukuran kepada pergerakan.
Kalau Abu Hamid Ghazali nak maksudkan dengan masa itu ialah siang dan malam yang bersilih ganti, ya betul lah. Sebelum Tuhan ciptakan matahari dengan bulan, memanglah tidak ada siang dan malam macam yang kita ada hari ini. Tapi ada anggaran masa yang lain yang berdasarkan kepada pergerakan Tuhan itu sendiri. Kerana kita dapati nanti di akhirat, ada masa tak di akhirat, di syurga nanti? Ada. Tengok Allah Ta'ala pada hari Jumaat. Sedangkan masa tu matahari dan bulan dah tak ada. Tetapi Tuhan kata, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah. Dan datang kepada mereka rezeki dalam syurga itu pagi dan petang. Jadi dalam syurga ada pagi petang. Yang tentu ukuran pagi petang ni bukan ukuran matahari dan bulan. Ya? Jadi pergerakan Tuhan itu sendiri adalah masa yang mutlak, absolute time. Masa mutlak. Masa yang semata-mata masa. Ya? Jadi sebab itu Nabi SAW bagi kita dalam hadis qudsi Allah Ta'ala kata, la tasubbud dahr fa innama ana dahr. Tuhan kata jangan mencela masa kerana akulah masa. Ya? Uqallibul laila wan nahar. Hakikatnya masa itu bergerak dengan pergerakan Tuhan Azza wa Jalla. Tuhan yang menjalankan matahari dan bulan dengan suruhannya, dengan perintahnya, dengan perkataannya, dengan titah perintahnya. Dan dia kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Tuhan itu ada urusan, ada perbuatan. Maka tidak betul bila kita kata tidak ada masa dengan tidak ada masa langsung. Kerana sebelum alam ni mula tak ada apa-apa. Void. There is no time, no space. Space, kalau you nak masukkan space itu ialah apa nama, bumi, langit, isi langit. Ya, memanglah. Tetapi kalau maksud space itu ialah al-makan, al-muqaddar yang disebut sebagai al-hayyiz. Setiap benda yang wujud adalah ruang bagi dirinya sendiri. Ya kan? Sempadan bagi manusia, kalau kita kata manusia, sempadan zat kita ini, badan kita ini adalah tempat kita. Cawan ini, dia terapung di udara sekarang. Saya angkat dia. Mana tempatnya? Tempatnya adalah dirinya sendiri. Tempat setiap benda adalah diri benda itu sendiri. Tidak ada di sana satu benda namanya space. General relativity dan speciality itu ada approximation bukannya hakikat. Kita pun tak tahu apa yang menyebabkan bending cahaya itu. Memanglah Einstein anggap space ni macam satu fabrik. Tapi dah tahu itu betul. Itu anggaran, andaian. Tak ada kata space tu betul-betul macam fabrik pula. Kan? Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah menerusi pandangan beliau ini berjaya sustain bahawa alam adalah baharu dan Tuhan adalah qadim. Dan tidak ada satu pun yang qadim mendahului Tuhan, tapi dalam masa yang sama Tuhan tidak pernah kosong, tidak pernah sunyi daripada perbuatan. Inilah yang kita maksudkan sebagai tasalsul al-hawadith ila al-qidam, ila al-azal. Ya? Infinite regress of the events to the past. Bahawa setiap kejadian alam ini didahului dengan kejadian dan kejadian dan kejadian. Dan ini tidak mustahil bagi perbuatan Tuhan. Kerana regress, infinite regress ini yang kita maksudkan di sini adalah the non-vicious regress. Kerana dia tidak bergantung, dia tidak dependent. Ya? Kalau dia dependent pun, akhirnya
Dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya tidak ada dependensi mutlak kepada kita kata Z. Sebelum Z ada Y. Sebelum Y ada X dan seterusnya. Hakikatnya Y tidak menjadikan Z seorang diri. Yang menjadikan Z adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengerusi Y. Y Tuhan jadikan mengerusi X dan seterusnya ke belakang sampailah ke A. Dan seterusnya negatif. Dan seterusnya. Dan benda ni memang kita tak boleh nak terbayang, melainkan kita ada kesudahan kerana kita pada diri kita ada mula. Kita adalah finite. So every creation in itself is finite. Setiap makhluk pada dirinya adalah finity. Dia tidak infinity, dia finity. Dia ada titik mula, dia ada masa awal kejadian. Bahawa dia dulu tidak ada, kemudian Tuhan ciptakan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebab itu untuk membuktikan alam ini hadis, ialah dengan kita membuktikan bahawa setiap individu makhluk dalam alam ini adalah muhdas. Diri kita muhdas. Pokok yang kita tanam muhdas. Rumah yang kita duduk adalah muhdas. Dan ini jelas. Ya? Ini jelas. Tidak perlu kepada pemikiran yang panjang untuk mengetahui bahawa aku adalah muhdas, aku adalah baharu. Tidak perlu fikir pun. Benda bukti depan mata terbentang luas. Kita pun tahu ni gambar aku masa kecil lah, gambar aku sekarang beza. Jadi ada perubahan. Ya? Maka adanya perubahan pada diri kita menunjukkan kita ni ada pencipta. As simple as that. Common sense. Ya? Benda yang boleh dicapai dengan common sense. Tak perlu kepada deep philosophical thinking. Ya? Benda simple. Kerana Tuhan adalah wujudان yang paling jelas. Ya, tidak ada yang wujud yang lebih jelas daripada Tuhan. Jadi kita faham di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah maksudkan bahawa kejadian alam ini perbuatan Tuhan Azza wa Jalla. Tidak boleh ada satu waktu yang Tuhan itu kosong daripada fi'il. Kemudian tiba-tiba Tuhan daripada tidak buat apa-apa dia buat. Ini adalah perubahan yang jelek. Ya. Jadi Ibn Taimiyah rahimahullah tidak mengatakan alam ini qadim, bahkan alam di sini Ibn Taimiyah adalah hadis. Yang qadim itu ialah af'alur Rabb tabaraka wa ta'ala. Adapun alam pada afradnya, setiap individu komponen alam ini semuanya ada mula. Tidak ada satu pun yang wujud serentak dengan Tuhan. Tidak ada satu pun yang wujud serentak dengan Tuhan. Dan dengan kaedah yang membezakan di antara kullu makhluqin muhdath wa laysa kullu muhdathin makhluk, semua yang makhluk adalah baharu tapi bukan semua baharu adalah makhluk. Ibn Taimiyah dapat establish bahawa di sana ada perbuatan Tuhan yang baharu tetapi ia bukan makhluk seperti ucapan Tuhan itu dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menegaskan perkara ini dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meletakkan bab pada la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Ya. Mudah-mudahan Tuhan akan melakukan selepas itu perkara. Wa anna hidthahu la yushbihu hidthal makhluqin. Dan bahawa kebaharuan Tuhan tidak menyamai kebaharuan makhluk. Dan ini perbuatan Tuhan yang baharu tidak sama dengan kebaharuan makhluk. Demikian juga
Perkara ini telah disebut oleh Ad-Darimi. Bahkan Fakhr Razi mengaku bahawa hakikatnya selagi mana kita mengakui Tuhan ada sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dapat tidak siapa pun yang isbat sifat ini, walaupun dia nafi sebahagian, dia pilih certain sifat ke macam manakah, as long as kita isbat sifat pada Allah Ta'ala dan kita mengaku Tuhan pencipta alam, maka mesti kita akan isbat secara langsung, sama ada kita sedar atau tak sedar, langsung atau tak langsung, menjadi kelaziman kepada semua firqah mengatakan di sana ada hawadis, kejadian-kejadian baharu, ada af'al hadithah, perbuatan-perbuatan baharu yang dilakukan oleh Allah Ta'ala yang sebelumnya dia tak buat, kemudian dia buat. Tetapi sudah tentu dari segi kemampuan Tuhan, Tuhan mampu sejak azali. Tuhan mampu istiwa di atas arasy sejak azali, sebelum dia ciptakan arasy sekalipun. Ya? Tetapi Tuhan hanya beristiwa di atas arasy setelah dia menciptakan langit dan bumi dan dia letakkan arasy di atas alam sufli. Ya? Sebab bahkan diletakkan arasy itu di atas syurga, di atas alam seluruhnya. Maka Tuhan istiwa di atas arasy. Yang mana kejadian ini tidak berlaku sebelum itu. Ya? Tuhan turun ke langit dunia setiap malam. Turun yang baharu, yang berbeza dengan turun yang semalam. Bahawa turun itu berulang-ulang. Ya? Yang tidak sama dengan makhluk. Ya? Karena Tuhan tidak terikat dengan masa perjalanan matahari dan bulan ini. Karena Tuhan adalah absolute time. Pergerakannya adalah masa yang mutlak, yang mengawal pergerakan masa yang ada di bawah. Ya? Jadi inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan iskal yang paling besar dalam dalil hudus ini ialah masalah tasalsul al-hawadis. Jadi memang kita kata vicious regress yang bergantung. Maknanya A bergantung kepada B, B bergantung kepada C. Semata-mata. Ini memang tidak boleh berlaku. Ya? Ini memang tidak boleh berlaku. Ya? Tetapi kita kata kebergantungan kejadian event ini ialah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dia dicipta oleh Allah. Maka apakah mustahil Tuhan ciptakan alam lain sebelum alam yang kita ada ini? Tidak mustahil. Dan dia terus mencipta alam yang baru selepas kemusnahan alam ini, diciptakan alam akhirat. Dan dalam syurga Tuhan terus mencipta pelbagai kejadian setiap hari, tidak berhenti-henti, tidak putus-putus. Ya? Itu sebagaimana Tuhan tidak putus-putus mencipta pada masa akan datang, demikian juga tidak pernahlah satu-satu masa dahulu kala Tuhan pernah sunyi atau terputus daripada sebarang perbuatan. Ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada kekurangan dan keaiban tersebut. Bahkan Tuhan maha sempurna pada sifatnya, pada zatnya, pada namanya, pada perbuatannya. Sempurna. Yang maha sempurna. Kesempurnaan yang tertinggi. Yang tidak menyamai mana-mana benda lain. Ya? Jadi ini mudah-mudahan dengan keterangan yang serba ringkas ini dapatlah memberi kepahaman secara ringkas tentang masalah tasalsul al-hawadis. InsyaAllah kita akan sambung pula perbincangan pada masa akan datang tentang beberapa isu dalam dalil hudus lagi, itulah komponen-komponen dalam dalil hudus seperti yang mereka sebut tentang jauhar al-fardah dan juga apa nama arad dan seumpama dengannya. Itu kita akan bahaskan apakah konteks yang dimaksudkan oleh mereka, bagaimana ahli sunnah wal jamaah menghadapi perkara-perkara ini. Ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.